Apa yang diorang nampak dekat dalam apartmen tu memang macam mimpi ngeri guys. Cecair merah memang merata-rata. Dekat dinding, dekat lantai, even dekat atas sofa. Dekat ceiling pun banyak percikan cecair warna merah tu. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Abang Boy nak korang bayangkan, korang berada dalam situasi bahaya, kena kejar dengan penjahat ke, ataupun korang mengalami aksiden sorang-sorang. Korang ada masa untuk call talian kecemasan je pada masa tu. Bila dapat call, korang bukan disambut dengan pertolongan tau. Korang dimaki sebab tak reti sabar. Apa korang rasa? Itulah yang terjadi kepada mangsa dalam kes ni. Mangsa didera selama 6 jam, tetapi bantuan tak sampai-sampai. Siap pemanggil tu kena marah lagi siut. Serius weh, kes kali ni memang mendidih dengar. Dah, Abang Boy malas nak intro panjang-panjang. Kalau korang dah ready, sediakan kuda siap-siap. Tenang, chill, let's roll. Pada pukul 3 pagi 14 Januari 2020, satu jeritan seorang wanita bergema di koridor sebuah apartmen. Bunyi jeritan tu keluar daripada sebuah apartmen yang bernombor 738. Apartmen tu sebenarnya dihuni oleh sepasang kekasih. Disebabkan tengah-tengah pagi tu memang semua penghuni dengar tau. Tak sampai beberapa minit, seramai 15 orang penghuni lain berkerumun depan pintu apartmen tu. Diorang boleh dengar tangisan seorang wanita daripada dalam apartmen tu meminta tolong. Tetapi diorang tak boleh buat apa geng. Pintu apartmen tu dibuat daripada besi waja tahu tak? Tak ada tombol langsung. Satu-satu cara untuk buka adalah dengan menggunakan kunci. Kumpil pun tak jalan geng. Wanita dekat dalam tu menjerit bagai nak gila. Tolonglah, kalau tak dia akan bunuh aku. Satu-satunya cara untuk membantu wanita tu adalah dengan call talian kecemasan. Nampak macam kes simple je, tetapi guys, kes ni telah mencetus satu kontroversi dan protes dalam satu negara Rusia tu sendiri. Kes ni agak baru jugalah, tetapi sampai ke hari ni pun masih lagi ramai yang tak puas hati. Sebab dia nanti Abang Boy bagi tahu kemudian. Abang Boy perkenalkan korang dengan seorang wanita yang berumur 23 tahun yang bernama Vera Pekteleva. Dia dilahirkan pada 24 September 1997 di sebuah bandar yang bernama Kiselyev di Kemerovo Oblast, Rusia. Vera dikenali dengan perwatakan yang sangat-sangat lembut dan paling suka menyanyi. Daripada kecil pun dia memang suka sangat melalak. Disebabkan minat dia ni, mak ayah dia masukkan dia ke dalam sebuah sekolah vokal sejak daripada kecil. Dah berapa kali jugalah dia menang pertandingan. Memang family dia support gila dengan minat Vera ni. Tetapi yang peliknya, selepas tamat sekolah menengah, dia pergi sekolah teknik pula guys. Dia study economic security. Dia nak jadi pegawai benteras jenayah rasuah dalam kerajaan. Lebih kurang macam SPRM lah. Pada lebih kurang masa ni lah, situasi dekat rumah memang dah chaos dah. Vera yang bernama Ozana dan juga Afgan memilih untuk bercerai disebabkan tak sebulu dah. Walaupun macam tu, diorang masih lagi committed dalam kehidupan Vera dan adik-beradik yang lain. Even selepas ayah Vera ni berkahwin lain pun, Vera tak pernah rasa terasing pun. Bapa dan mak tiri baru dia sayang gila dekat Vera dengan adik dia. Hubungan Vera dengan mak dia pun dah jadi macam member-member dah. BFF lah kata orang. Boleh dikatakan ada saja benda yang dia nak share dengan mak dia. Walaupun parents dia dah bercerai, dia langsung tak rasa tertekan dengan situasi ni. Sampailah pada tahun 2017. Pada masa ni Vera sebenarnya tengah cuti SEM. Salah seorang kawan Vera ajak Vera ni pergi berparti di sebuah rumah kawan yang dia tak kenal sangat, memandangkan dia pun tengah cuti. So why not lah kan? So dia pun pergilah. Dekat situ dia berjumpa balik dengan salah seorang kawan lama dia yang bernama Vladislav Kanis, atau lebih dikenali sebagai Vlad. Nama pun dah gerun tu. Vlad ni berlainan sangat dengan si Vera ni. Kalau Vera ni seorang pelajar contoh, si Vlad ni pula antara budak-budak nakal dekat sekolah tu. Masa dekat sekolah, si Vera ni tak pernah rapat pun dengan si Vlad. Tetapi dekat dalam parti tu, Vera nampak macam tertarik pula dekat Vlad. Yelah, bad boy image kan. Selama ni Vera asyik ikut cakap mak bapak dia je. So dengan si Vlad ni, dia terasa teruja sikit. Lebih kurang macam melawan arus lah. Vlad ni pun daripada kecil memang masalah. Family toksik gila. Start daripada umur 13 tahun, mak dia dah melarikan diri dengan lelaki lain, meninggalkan Vlad dan adik dia di bawah jagaan bapak dia. Bapak dia pun boleh tahan juga.
Gangster dekat kawasan tu. Minum dah tak balik rumah tu memang biasalah sangat. So Vlad dengan adik dia membesar sendiri-sendiri diorang je. Dua orang adik-beradik ni tak ada tempat nak bergantung. So diorang terpaksa buat apa saja cara untuk hidup. Termasuklah mencuri, memeras ugut rakan sebaya dan macam-macam lagi lah. Pada lebih kurang umur Vlad 16 tahun, bapak dia disabit dengan kesalahan mencuri. Sementara polis tengah mencari bapak dia tu, bapak dia bertindak untuk menamatkan nyawanya sendiri dengan menggunakan senapan patah. Dan benda yang dibuat tu dekat kerusi dapur rumah tau. Vlad lah yang jumpa mayat bapak dia sendiri selepas balik daripada sekolah. Hoi gila man. Trauma macam tu. Tak daripada saat ni Vlad dah jadi lain dah. Dia dah jadi short tempered. Ada je benda boleh buat gaduh. Last tak berapa lama selepas kematian bapak dia berhenti terus sekolah. Sepanjang harinya dia akan lepak dengan budak-budak nakal yang lain. Kalau tak ada duit, dia akan mencuri dan pecah masuk rumah orang. Dan duit-duit tu semua akan dihabiskan dengan arak dengan bahan-bahan terlarang. Bila parents Vera dapat tahu yang Vera disangkut dengan Vlad, of course lah diorang bising. Diorang tak setuju. Diorang kenal sangat si Vlad ni. Oksana, mak kepada Vera, percaya yang Vlad hanya nak ambil kesempatan je kat atas Vera. Tetapi Vera ni biasalah guys, degil. Orang mau bercinta kan. Dia percaya yang dia akan buat Vlad ni berubah demi cinta. Walaupun dapat tentangan daripada keluarga dan juga kawan-kawan rapat, Vera ni tak peduli. Dia duduklah post gambar-gambar cute mute dekat media sosial. Buat masa ni, Vera hanya perlukan Vlad dan Vlad hanya perlukan Vera. Apa orang lain cakap, dia orang tak peduli. Kau time ni tengah bercinta ni memang biasalah guys. Nampak bulan bintang je. Kentut cirit pun bawa perfume paku raban guys. Tetapi daripada mula pun diorang ni dah ada masalah. Pada lebih kurang tahun 2019 lah, Vera ni berpindah ke sebuah apartmen yang lebih dekat dengan universiti tempat dia belajar. Dan ibu bapa Vera pun membantu dalam membayar sewa rumah. Tak berapa lama selepas tu pula, elok je Vlad ni pindah masuk. Mak bapak si Vera ni dah bagi warning dah. Jangan tinggal sekali dengan Vlad. Tapi macam Abang Boy cakap lah, tengah bercinta mana lah nak dengar cakap orang tua. Lagi orang cakap jangan, lagilah dia nak buat. Dia ikut sedap kepala dia je. Tetapi tak boleh nak cakap apalah. Pada masa umur Vera ni pun baru 22 tahun. So mak bapak dia tak boleh nak kata apa. Tak tolong kan, kesian pula si Vera ni terpaksa cari duit sendiri nak bayar duit sewa rumah. Start daripada Vlad ni tinggal sekali, satu-satu masalah timbul. Mula-mula tu Vlad berjanji akan mencari kerja dan menolong dengan pembelanjaan rumah. Tetapi penyudahnya si Vlad ni melepak sepanjang hari depan TV. Nak basuh pinggan dan kemas rumah pun malas guys. Segala benda si Vera ni terpaksa buat. Sampaikan si Vera lah terpaksa kerja part time untuk menampung pembelanjaan diorang berdua. Tapi Vera masih lagi bersabar tau masa ni. Hari-hari dia duduk nasihat si Vlad ni supaya ubah hidup dia. Dia duduk ingatkan si Vlad ni, kalau diorang nak berbina hidup bersama, diorang kena berubah. Tapi si Vlad ni bodoh je geng. Dah lah tak kerja. Duit Vera pun dia pau untuk habiskan dengan mabuk-mabuk dan berparti. Mak si Vera ni dah beberapa kali dah bagi warning kat Vera. Kawan-kawan rapat Vera pun dah jenuh cakap dah. Dah habis helio dah. Tapi dia medegil tu, ya Rabbi, tak nak dengar langsung. Still dia nak defense si Vlad ni. Vera cakap yang Vlad masih lagi trauma dengan masa silam dia. Masa silam abah dia dah berapa lama dah. Sampai bila nak hidup macam tu guys? Disebabkan selalu sangat Vera ni kena bambu, Vera memilih untuk sembunyikan relationship dia orang. Dia dah tak mengadu dah dekat mak dia ataupun kawan-kawan dia. Dia dah tak keluar dengan kawan. Even si Vera ni tak datang ke family gathering pun. Kalau dia datang pun si Vlad ni tak ikut. Gambar dia orang berdua pun dah stop dia upload dekat media sosial dia orang. Semua orang ingatkan penderaan mental je si Vera ni kena. Rupanya si Vlad ni dah start naik tangan geng. Start daripada Vera kerja part time, Vlad jadi makin jealous. Ada je tak kena. Kalau tak puas hati je, terus naik tangan. Tapi si Vlad ni pandai. Dia tak aim dekat muka. Dia aim dekat dada, perut dan tangan. Lebam-lebam jugalah si Vera ni. Tetapi selalunya Vera akan sorokkan kesan-kesan ni semua dekat dalam baju. Sampailah pada penghujung tahun 2019 tu, Vera dah tak tahan sangat dah. Vera sedar yang si Vlad ni dah takkan berubah. Tak kisahlah macam mana baik Vera layan si Vlad ni pun, dia akan sentiasa disalahkan dalam apa-apa je perkara. Vera decide untuk belah daripada perhubungan toksik ni. Walaupun rumah apartmen tu Vera yang sewa tau. Vera bertindak untuk pindah keluar daripada situ dan tinggal dekat asrama di universiti. Pada masa dia belah tu, dia hanya bawa barang-barang keperluan je. Baju-baju semua dia tinggal dekat rumah. Tetapi si Vlad ni buat sadin je. Dia tak kisah pun si Vera ni akan keluar. Dia yakin yang Vera tak boleh tinggalkan dia. Dia bajet dia Fatah Amin kesian. Vlad mengatakan kepada adiknya yang dia tak setuju untuk berpisah pun. Ada dua je pilihan. Sama ada Vera datang balik bersama dengan dia ataupun Vlad sendiri akan menamatkan nyawa Vera. Adik Vlad ni ingatkan si Vlad ni main-main. Yelah, semasa dia masih ada hubungan dengan Vera pun, Vlad ada skandal kiri kanan guys. So adik Vlad ni tak yakin yang Vlad akan menamatkan nyawa Vera sebab bodoh macam tu je. Beberapa minggu selepas diorang break up tu, Vera ni cuba jugalah beberapa kali datang ke rumah untuk ambil barang-barang dia. Setiap kali Vera call, panggilan tu tak dijawab. Kalau jawab pun, Vlad akan cakap yang dia tak ada kat rumah. Tetapi pada 12 Januari 2020, Vlad call Vera. Dia cakap kalau Vera nak datang ambil barang, datanglah. Dia takkan halang dah. Kita berpisah cara baik katanya.
Pada esok harinya, Vera pun sampai dalam lebih kurang pukul 6 petang. Menurut Vlad, dia offer untuk kemaskan barang-barang Vera. Vlad pun sebenarnya decide untuk pindah keluar daripada apartmen tu. Dia cakap dia tak mampu nak bayar sewa rumah. Lagipun banyak sangat memori dekat dalam rumah ni. Sementara kemas-kemas barang tu, dorang berdua start mabuk pula. Dorang berdua minum bir dan vodka. Minum punya minum, penyudahnya masing-masing dah nampak bulan bintang dah. Vlad cuba juga mengajak Vera untuk kembali bersama. Yang sebenarnya masa tu, Vera dah start berdating dengan orang lain dah. Pelajar dekat universiti yang sama dengan Vera. Pada time ni lah Vlad menduduh Vera curang. Vlad menambah yang pada masa ni Vera mula memaki Hamun dan start memukul Vlad. Vera ni start menendang ke bahagian sulit Vlad tau beberapa kali. Disebabkan ini, Vlad cuba mempertahankan dirinya dan start memukul Vera balik. Abang Boy ingatkan tau, ini adalah kenyataan Vlad semasa dia ditahan polis. Kalau nak diikutkan, Vera sebenarnya ada exam pada pagi besoknya. Tak ada masalah dia nak melepak lama-lama dengan ex dia. Dia nak masuk, kemas-kemas barang, lepas tu dia caw. Itu je. Vera even tinggalkan voice note dalam aplikasi WhatsApp pada pukul 5 petang kepada kawan dia untuk tunggu dekat dom pada pukul 6 petang untuk tolong dia angkat-angkat kotak. Pada pukul 7.05 malam, Vera sekali lagi meninggalkan voice note mengatakan yang dia dengan Vlad tengah bergaduh pula. Tak berapa lama selepas tu pula, satu voice note dihantar. Tetapi kali ni hanya seorang wanita je yang menjerit. Pada masa inilah dipercayai Vera tengah didera semau-mahunya oleh Vlad. Kemudian pada pukul 7.19 malam, satu voice note telah diberikan daripada telefon Vera. Tetapi kali ni bukan Vera yang bercakap. Suara tu adalah Vlad. Vlad mengatakan yang tak ada apa-apa yang perlu dirisaukan. Hanya dorang berdua bergaduh biasa. Dia sebenarnya dalam proses untuk memujuk Vera. Kawan kepada Vera pun bertenang je lah. Malas nak masuk campur hal rumah tangga orang. Dia percaya yang pasangan tu tengah menyelesaikan masalah diorang sendiri. Pada masa ni tak ada siapa pun tahu apa yang terjadi. Hanya Vlad je yang tahu. Tiba-tiba pada pukul 3 pagi, satu jeritan memecah kesunyian apartmen tu. Pada mulanya apartmen sebelah yang keluar nak tengok apa yang terjadi. Dia cuba ketuk pintu tu dan bertanya sama ada penghuni tu okey ke tak. Tetapi apa yang dia dengar hanya jeritan seorang wanita je. Makin lama, makin ramai berkumpul di luar apartmen 738. Mendengar jeritan minta tolong daripada dalam rumah, beberapa penghuni cuba untuk call talian kecemasan. Tetapi apa yang berlaku memang Abang Boy tak boleh brain guys. Penghuni apartmen tu telah membuat sebanyak 7 panggilan kepada operator kecemasan. Daripada pukul 3 sampai pukul 6.30 pagi. Tetapi tak ada satu pun kereta peronda yang diorang hantar geng. Yang lebih mengejutkan, operator talian kecemasan tu siap maki pemanggil lagi. Dalam panggilan tu boleh dengar suara Vera tengah menjerit minta tolong. Tetapi operator ni chill je. Dia tengah minum air teh kot. Здравствуйте, нам бы полицию вызвать. А тут соседи какая-то бойня происходит. Девушка орет прям истерически. Вызов сотрудникам полиции передали, направят экипаж для разбирательства. Помогите, спасите, орет благим матом. У меня тут соседи даже вышли уже с других квартир. Стучимся, дверь не открывается, она кричит «помогите», и все. Selepas call kepada talian kecemasan yang last kali tu, salah seorang penghuni berjaya mendapat satu besi panjang dan dorang mula mengumpil pintu besi tu. Selepas lebih kurang setengah jam, barulah boleh buka. Apa yang dorang nampak dekat dalam apartmen tu memang macam mimpi ngeri guys. Cecair merah memang merata-rata. Dekat dinding, dekat lantai, even dekat atas sofa. Dekat ceiling pun banyak percikan cecair warna merah tu. Dan di lantai dapur, dorang dapat melihat sekujur tubuh Vera yang tak lagi bernyawa. Dekat dalam bilik air pula, dorang melihat Vlad dalam keadaan mabuk dan tak sedarkan diri. Di tangan kanannya masih lagi menggenggam sebilah pisau yang mempunyai kesan cecair merah. Seorang penghuni wanita membuat panggilan takhir kepada talian kecemasan untuk melaporkan apa yang diorang dah nampak dekat dalam apartmen tu. Vlad ni bila dah sedar yang orang dah ramai dekat dalam rumah, dia pun start bergelabah lah. Cuba untuk melarikan diri tetapi berjaya dibelasah oleh jiran-jiran. Tak berapa lama selepas tu, barulah satu unit kereta peronda telah sampai. Tetapi dah terlambat geng. Tak ada apa-apa yang diorang boleh buat pun. Selepas daripada insiden ni didedahkan kepada media, memang mengamuklah rakyat. Satu rakaman CCTV di pejabat talian kecemasan tu telah didedahkan. Memang mind blown weh. Mangsa penghuni call, operator memang chill gila kot. Siap lepak-lepak minum teh lagi. Padahal pemanggil dalam call tu memang panik gila. Ada satu panggilan, boleh dengar jeritan Vera di hujung talian kot. Nah korang dengarlah sendiri. Оператор 112. Девушка, вы слышите, как она орет там за дверью? Я что должна сделать-то? Где милиция? Чего так разговариваете? А как где дверь-то открыта, там ее убьют сегодня. Полиция приедет, не надо материться.
Menurut sarjan yang bertugas pada malam tu, hanya ada satu je kereta peronda dan diorang tak cukup kaki tangan untuk bertindak dengan cepat. Kebetulan pula pada masa panggilan pasal Vira tu dibuat, kereta peronda tu tengah handle satu kes orang tua yang ditemui mati di pinggir bandar. Dan kereta peronda tu tak cukup minyak pula nak pergi ke kawasan rumah Vira. Gila weh, korang pernah dengar tak alasan ni? Minyak kereta habis, so diorang tak hantar. Bila shift telah digantikan pada pukul 7, barulah sarjan yang baru menghantarkan satu unit kereta peronda ke tempat kejadian. Satu-satunya yang tak masuk akal pasal kes ni adalah kalau polis bertindak awal lah, ada kemungkinan Vira masih boleh diselamatkan. Keputusan autopsi mendedahkan Vira mengalami 111 lebih kesan kecederaan di seluruh badan. Punca kematian adalah disebabkan kepala Vira telah dihantuk ke dinding dengan kuat, menyebabkan pendarahan di otak. Menurut saksi yang berada di luar pintu, dorang boleh dengar si Vlad ni menjerit-jerit. Dorang boleh dengar yang Vlad mengatakan yang ini semua adalah salah Vira dan dia sangat-sangat sayang kepada Vira. Even selepas Vira dah mati pun, Vlad melilitkan wayar di leher Vira dan mencekuhnya dengan kuat. Dalam bilik soal siasat, Vlad ni mati-mati mengatakan yang apa yang terjadi ni disebabkan dia membela diri dia. Abah dia membela diri tak adanya sampai 111 kesan kecederaan weh. Bila Vira dah tak menyawa pun, Vlad ni siap lilit wayar dekat leher kot. Membela diri celah mana? Vlad mengatakan dia hanya cuba untuk menakutkan Vira sahaja. Masa dia lepaskan lilitan tu daripada leher Vira, Vira dilihat batuk dan masih lagi bernafas tau. Tak berapa lama selepas tu, Vira tiba-tiba berhenti daripada memberi sebarang tindakan balas. Jantung Vira dah berhenti dan dia tak lagi bernyawa. Vlad mengatakan apa yang terjadi ni adalah dia tak sengaja pun, dan apa yang berlaku ni tak plan langsung. Selepas tu Vlad tak sedarkan diri. Keadaan Vira memang teruk gila guys. Even masa pengkebumian pun, dorang terpaksa tutup keranda tau. Selepas pekerja rumah mayat tak berjaya nak repair muka Vira, menurut mak Vira, dia langsung tak kenal anak dia pada masa tu. Seramai 1,000 orang telah hadir di majlis pengkebumian Vira. Di antara yang hadir adalah kawan-kawan di universiti tempat Vira ni belajar, cikgu dan ahli keluarga. Ada juga yang hadir adalah jiran-jiran yang ada pada hari kejadian tu. Pada awal Julai 2022, perbicaraan pun bermula. Vlad telah meminta maaf kepada ahli keluarga Vira tentang apa yang berlaku. Dia cakap dia langsung tak ada niat nak membunuh Vira dan dia sangat-sangat sayang kepada Vira. Vlad menyalahkan Arak tentang apa yang berlaku ni. Pada 28 hari bulan Julai 2022, Vlad telah didapati bersalah dan dihukum penjara selama 17 tahun sahaja. Dia telah dihantar ke Special Regime Colony dan dipaksa untuk membayar sebanyak 30,000 pound sebagai pampasan. Dekat Russia ni pelik sikit guys. Dorang ada penjara rejim koloni. Selalunya penjara ni di kawasan yang sejuk gila-gila punya lah. Banduan dipaksa untuk bekerja di kilang memproses minyak ataupun bekerja di lombok rapi. Ini adalah penjara paling brutal yang hanya menempatkan mereka yang melakukan jenayah yang paling kejam. Tetapi kan ada plot twist guys. Dahlah tempoh penjara dia singkat, 17 tahun je. Beberapa bulan selepas menjalani hukuman, pada bulan April 2023, Vlad telah diletakkan dalam satu program pengampunan. Vlad dimasukkan dalam askar dalam peperangan di antara Rusia dan Ukraine. Syarat dia adalah kalau Vlad berjaya hidup selama 6 bulan, dia akan dilepaskan untuk hidup normal dalam masyarakat. Benda ni terbongkar bila satu hari pada bulan Mei lebih kurang macam itulah, mak kepada Vira mendapat mesej di aplikasi WhatsApp daripada nombor yang dia tak kenal. Dekat dalam mesej tu ada 2 gambar dan caption mengatakan yang Vlad dah bebas dan sedang berperang di Ukraine. Bila berita ni keluar, memang lagi mengamuk lah rakyat. Dalam satu sesi interview, mak Vira mengatakan yang dia dah putus harapan dah dengan negara dia sendiri. Selepas 6 bulan berkhidmat dalam tentera, semua rekod bersalah dibersihkan. Sementara saya dah kehilangan anak yang saya sayang. Saya merasakan yang Vira telah dikecewakan berulang-ulang kali dan saya tak tahu dah nak buat apa untuk membela nasib anak saya. Bukan mak Vira je yang buat bising guys. Ramai gila yang tak puas hati. Berapa ramai banduan kejam yang dibebaskan dan kembali hidup normal di kalangan masyarakat. Dan kebanyakan pesalah ni melakukan keganasan ke atas wanita tau. Rusia ni memang dari dulu dikenali tak ambil berat langsung pasal isu keganasan rumah tangga ni. Selalunya hukuman yang pesalah terima pun agak ringan. Tak kisahlah macam mana kejam pun, hukuman yang diorang dapat lebih kurang macam geli-geli je. Sebagai contoh, Vyacheslav Samoilov, dia telah didapati bersalah menamatkan nyawa teman wanita dia. Tak cukup dengan tu dia ceraikan satu persatu anggota tubuh mangsa tau. Mamat ni hanya menerima hukuman penjara selama 9 tahun je dan berkhidmat sebagai seorang askar selama 3 bulan. Dia telah dibebaskan dan hidup normal di bandar kelahirannya. Dan lagi satu adalah Vadim Tetkov. Dia telah didapati bersalah menamatkan nyawa teman wanitanya dan sepatutnya dibebaskan pada tahun 2035. Tetapi lepas berkhidmat dalam askar selama 6 bulan, dia telah dibebaskan. Semua ahli keluarga mangsa yang terlibat memang takut gila kalau bekas banduan ni buat hal lagi. Boleh dikatakan hari-hari ada je kes baru pasal bekas banduan ni. Bergaduh lah, memukul wanita lah dan macam-macam
macam-macam lagi lah. Mengenai Vlad pula, so far tak ada lagi berita pasal dia. Last update di media sosial Vlad adalah dia berada di sepadan Ukraine dan berniat untuk berkhidmat sebagai askar walaupun selepas tempoh perkhidmatannya 6 bulan tu tamat. Itu jelas. Selepas tu tak ada siapa pun tahu di mana sebenarnya Vlad ni berada. Korang nak tahu tak apa yang jadi kepada operator talian kecemasan tu semua? Semua yang terlibat, termasuklah sarjan yang bertugas pada malam tu, telah digantung kerja selama 2 tahun setengah. Diorang juga diarahkan membayar sebanyak $300 setiap seorang sebagai denda. Tetapi ada plot twist guys. Walaupun diorang digantung, gaji diorang masih jalan tau. Selepas tamat tempoh diorang digantung tu, diorang diambil bekerja balik. Gila betul weh. Apa punya sistem diorang pakai ni? Serius guys. Memang tak boleh brain cara diorang ni buat kerja. Bila Abang Boy jumpa kes-kes macam ni lah kan, Abang Boy rasa sedikit berbangga lah dengan Malaysia ni. Walaupun kita masih tak perfect lah, tapi masih tak ada lagi kes operator talian kecemasan memaki pemanggil sampai macam ni. Seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.